kelas 3. Okey, sebab cikgu mohon supaya kalau siapa yang ada lagi buku, sebab mungkin ada yang tertinggal kat sekolah, cikgu tak pasti. Okey, sebab cikgu dah berikan semua modul KSSM tu, siapa yang ada keluarkan, kita akan tengok bahagian kertas 2. Apa yang ada dalam bahagian kertas 2. Sebab kertas 2 ni sangat banyak bahagian dia, awak kena perhatikan dan awak kena tahu macam mana, apa bentuk soalannya dan apa macam mana cara untuk awak nak jawab. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan satu demi satu bahagian, kemudian cikgu akan tunjukkan kalau keseluruhannya bila dah jadi dalam bentuk kertas soalan dia akan hasilnya macam mana. Okey, so cikgu akan mulakan. Okay, boleh cikgu mulakan? Boleh cikgu. Boleh. Okey, cikgu akan sharekan. Boleh cikgu. Okey, nampak tak cikgu punya slide? Nampak. Sekejap naik atas dulu. Nampak cikgu. Okey, atas 2. Okey, kita akan pergi dulu pada format. Okey, format sambil cikgu terangkan format bentuk soalannya macam mana, cikgu akan sentuh sikit-sikit macam mana awak nak jawab. So itu tolong catatkan. Okey, kerana teknik menjawab tu pun penting. Macam mana awak nak jawab, awak kena tahu. Okey, agak berbeza sedikit dengan PT3. Okey, sebab PT3 jawapan semua awak jawab dalam kertas soalan. Tetapi untuk SPM jawapan bukan kita jawab dalam kertas soalan dan buku jawapan asing. Okey. So kita akan tengok bahagian pertama dalam kertas 2. Apa yang terkandung dalam kertas 2? Ini adalah kod kertas Okey, kod kertas awak 1103/2. Okey, sebab kertas 2. Okey, kertas 1/1. So ada 4 kertas. Okey, apa yang ada dalam kertas 2? Okey, kertas 2 adalah instrumen bertulis. Okey, subjektif, respons terhad dan respons terbuka. Okey, yang ini awak kena tengok bilangan soalan. Kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, walaupun kita ada 3 bahagian tetapi jumlah soalan ada 9 kerana bahagian A kita bahagi kepada 5 soalan. Bahagian B kita ada 3 dan bahagian C kita ada 1. So total semua ialah 9 soalan. Okey, ini adalah markah untuk setiap bahagian. Bahagian A 35 markah, maksudnya 5 soalan ni totalnya semua 35 markah. Okey, markahnya berapa untuk setiap soalan kita akan tengok sebab markah dia sentiasa berubah-ubah. Tetapi totalnya mestilah 35 markah. Okey, bahagian pemahaman kita ada 3 soalan, 3 soalan pemahaman. Okey, total ketiga-tiganya adalah 35 markah juga. Okey, untuk rumusan hanya ada 1 soalan, totalnya 30 markah. Bermaksud bahagian rumusan ni penyumbang markah terbesar dalam kertas 2. Maksudnya apa? Rumusan awak kena betul-betul fokus, betul-betul tahu teknik menjawabnya. Apa yang perlu awak cari dan apa yang perlu awak tulis dalam ruangan jawapan untuk rumusan. Sebab penyumbang markah terbesar dalam kertas 2 ialah rumusan. Kat sini semua ada pecahan-pecahan dia. Okey, untuk 35 markah ni. Okey, jumlah semua ialah 100 markah. Okey, kertas 1 100 markah, kertas 2 100 markah. Okey, tetapi bezanya kertas 1 2 soalan 100 markah. Kertas 2 kita ada 9 soalan 100 markah. Bermaksud kertas 2 ni pecahan dia banyak. Okey, awak kena try dapatkan semua bahagian tu ada markah untuk awak lulus. Bukan setakat lulus, untuk dapatkan A plus dalam bahasa Melayu. Okey. Seterusnya ini adalah kemahiran yang diuji. Okey, dalam kertas 2, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Semua kemahiran ni kita uji sebenarnya secara tidak langsung bila awak menjawab soalan kertas 2. Okey, kemahiran membaca. Nampak tak kemahiran membaca? Kemahiran membaca ni paling banyak lah. Okey, dalam kertas 2. Semua kena baca. Okey, semua kena baca. Terutamanya arahan soalan. Arahan soalan, bahan semua perlu dibaca sebelum dijawab. Okey, kalau tak baca tak boleh jawab. Okey, sebab tu konsep untuk kertas 2 ni banyak diuji kemahiran membaca. Okey, tempoh masa 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Okey, kalau kertas 1 2 jam sahaja. Kertas 2 2 jam 30 minit. Okey. Okey, ini adalah perkara yang diuji dalam kertas 2. Okey, kita ada 3 bahagian. Bahagian A 35 markah. Bahagian B
35 markah, bahagian C 30 markah. Okey, apa yang ada dalam bahagian A 35 markah ni, kita ada 5 soalan. Apa bentuk-bentuk soalan dia? Morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard, peribahasa. Okey, nanti kita akan tengok satu demi satu. Okey, setiap soalan ni bentuknya macam mana, okey, macam mana cara jawab dia, cikgu akan sentuh sikit-sikit. Okey, sebab cikgu tak boleh nak detailkan semua dari segi teknik menjawab, takut tak sempat. Okey, cikgu akan sentuh mana yang penting dari segi teknik menjawab tu, yang tu awak kena dengar betul-betul. Okey, kemudian kita ada soalan pemahaman, soalan 6, 7 dan 8. 35 markah. Okey, petikan soalan 6 dan 7 ni dia bahagi dua lah. Jumlah dia 25 markah dan novel ni 10 markah. Ni cuma maksudnya kat sini 12, 13 ataupun 13, 12. Totalnya 25 markah. Okey, novel dia dah tetapkan 10 markah. Okey, kemudian soalan rumusan. Okey, kita pergi pada bahagian A. Bahagian yang pertama iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Okey, sistem dan aplikasi bahasa maksudnya paling mudah ialah tata bahasa lah. Okey, tata bahasa. Jumlah 35 markah, sintaksis. Okey, ni dia ada bagi cadangan masa untuk menjawab 45 minit. Jangan lebih. Jangan tumpu banyak sangat bahagian ni sampai ke rumusan nanti tak boleh nak jawab. So, pembahagian masa tu penting juga. Okey. Okey, morfologi. Okey, apa yang ada dalam morfologi? Morfologi ialah bina ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan. Awak kena bina ayat. Dalam morfologi ni, dia punya arahan nanti awak kena cari dan bina ayat. Okey, cari apa nanti kita akan tengok apa yang awak nak cari. Okey, bina, yang ni penting. Satu, arahan dia kena bina ayat. Yang ini, bina ayat sendiri. Tidak boleh mengambil ayat dalam petikan atau keseluruhan kertas. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan nombor 2 ni. Kena bina ayat sendiri, tak boleh ambil. Dekat mana yang tak boleh ambil nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, jumlah ayat yang dibina bergantung pada arahan soalan. Kalau soalan suruh bina 3 ayat, 3 ayat lah. Kalau arahan suruh bina 4 ayat lah. Okey, kena ikut arahan soalan. Jumlah markah tidak tetap, bergantung kepada kehendak soalan. Okey, kita tengok. Okey, ini ada sedikit nota. Okey, apa yang dikatakan dengan morfologi? Morfologi ialah golongan kata. Okey, golongan kata yang macam mana yang awak kena tahu. Okey, golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Ni semualah. Cikgu banyaknya. Okey, sebenarnya dalam bahagian morfologi ni bukan saja yang dilihat dalam DSKP tingkatan 5. Kalau awak tengok dalam DSKP tingkatan 5, okey, sebenarnya dia dah merangkumi apa yang awak belajar daripada tingkatan 1, 2, 3, 4. Okey, maksudnya awak soalan ataupun jenis kata tu boleh dikeluarkan daripada apa yang awak pelajari, kemahiran bahasa yang awak pelajari daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, so ada banyak kata tugas, kata seru, kata tanya. Kat sini lah semua ni kata tugas ni. Kata praklausa, kata prafrasa. Janganlah tengok nama dia ni nanti kan takut pula tengok nama dia. Tengok bawah ni, semuanya awak belajar sepatutnya. Okey, masa tingkatan 1, 2, 3 sepatutnya. Sebab dalam PSKP ada benda ni semua. Okey, yang ni pun ada sebenarnya. Kata pangkal ayat pun cikgu tengok DSKP tingkatan berapa. Ada kata pangkal ayat pun awak belajar. Maksudnya setiap bahagian ni awak kena tahu kata terbitan apa, kata nama apa, kata kerja apa, kata adjektif apa, kata majmuk apa, kata ganda apa. Ini semua yang akan ditanya dalam bahagian morfologi. Okey, bentuk soalannya macam mana? Tak apa, nanti kalau tak sempat salin yang ni, cikgu akan sharekan slide ni dalam e-pembelajaran untuk awak jadikan sebagai nota. Okey, kalau cikgu tunggu nanti takut tak sempat. Okey, ini contoh soalan morfologi. Okey, apa yang ditanya dalam morfologi? Okey, arahan soalan. Cikgu selalu ingatkan, tak kira lah kertas 1, kertas 3, ni kertas 2. Arahan soalan sangat penting untuk dibaca. Okey, dia kata baca petikan. Baca, dia suruh baca. Baca petikan di bawah dengan teliti. Bukan baca saja, baca dengan teliti. Dan senaraikan 2 kata kerja. Dia suruh buat apa tugasan pertama? Senaraikan 2 kata kerja. Ya, senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif.
Okey, 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Okey, bermaksud awak kena senaraikan 2 kata kerja dulu, kemudian 2 kata adjektif. Okey, kemudian apa lagi dia punya? Sekejap Okey, kemudian tengok lagi arahan soalan dia. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada perkataan yang dipilih untuk menunjukkan anda faham maksud penggunaannya. Okey, daripada arahan soalan ni, okey, apa yang awak kena buat? Yang pertama ialah senaraikan. Okey, 2 kata kerja, 2 kata adjektif. Daripada 2 kata kerja ni kena bina ayat. Okey, bina ayat. Okey, cara nak tulis jawapan. Okey, dalam ni dia akan bagi lebih daripada bilangan yang dia nak. Contoh dia bagi 2, dia kata dia nak 2 kata kerja. Dalam ni ada lebih daripada 2 kata kerja. So awak boleh pilih. Awak boleh pilih mana-mana kata kerja. Itu sebenarnya membantulah. Dia tak akan bagi ngam-ngam 2 kata kerja je dalam ni. Dia akan bagi lebih. So awak pilih mana-mana. Contoh, awak pilih menambah baik. Menambah baik. Okey, memudahkan. Okey, kata kerja lagi apa? Mewujudkan. Semuanya ada imbuhan me tu semua kata kerja lah. Okey, dia tak kata kat sini kata kerja transitif tak ada. Dia umum kata kerja. So ada banyak kata kerja dekat sini. Okey, menghadapi. So senaraikan 2 saja. Dia nak 2, senaraikan 2. Nombor 1 contoh memudahkan. Okey, jangan senaraikan 1, 2, 3, 4. Lepas tu baru bawah tu bina ayat, bukan. Senaraikan 1 memudahkan. Okey, kat sini ayat memudahkan apa? Ayat dia. Okey, kata kerja yang kedua, mewujudkan. Okey, kat sini apa ayat dia? Okey, ni settle. Kemudian 2 kata adjektif. Okey, 2 kata adjektif. Okey, cuba cari kata adjektif kat sini apa? Contoh, tepat. Okey, tepat. Okey, ayat dia apa? Okey, mesra. Tulis sini mesra. Apa ayat dia? Okey, itu cara jawab dia. Okey, so dekat sini, kalau sini betul, kat sini kan sebenarnya dia membantu awak. Awak senaraikan betul saja dah dapat 4 markah. Belum bina ayat lagi. So kalau awak bina ayat tu betul, dapat lagi 4 markah. Totalnya 8 markah. Okey, apa yang dimaksudkan tadi, tidak boleh, awak kena buat ayat awak sendiri, tak boleh mengambil daripada mana-mana sama ada bahan ini sendiri ataupun keseluruhan petikan. Okey, awak tak boleh contohnya awak nak buat memudahkan. Kat sini awak ubah sikit-sikit je. Okey, awak kata penekanan inovasi memudahkan pengurusan aktiviti harian pelajar. Awak tukar murid ni jadi pelajar saja. Awak ambil balik ayat ni, tak boleh. Okey, itu satu. Satu lagi, tak boleh juga kalau dalam soalan ni, keseluruhan kertas soalan, awak jumpa ada perkataan memudahkan, awak ambil daripada situ pun tak boleh. Awak kena buat ayat awak sendiri. Okey, itu yang dikatakan tidak boleh mengambil dan kena buat ayat awak sendiri. Okey, setakat contoh 1 ni ada tak nak tanya? Faham tak? Faham. Faham cikgu. Slow je tu jawab faham ni tu, faham tak? Faham. Okey. Alright. Okey. Okey. Itu contoh soalan pertama. Okey, dia boleh bagi 2 jenis golongan kata. Okey, dia juga okey, 3 kata majmuk. Okey. Senaraikan 3 kata majmuk, kemudian anda diminta membina ayat anda sendiri. 3 kata majmuk, maksudnya kena senaraikan 3 lah. 1, apa kata majmuk, lepas tu ayat dia. Nombor 2, apa kata majmuk, kemudian ayat dia. Nombor 3, kata majmuknya apa, ayatnya. Dalam ni dia akan beri lebih daripada 3. Hanya tulis 3 saja. Cikgu, kalau saya nak tulis 4 boleh cikgu? Kalau contoh nombor 3 saya salah, nombor 4 saya betul. Awak buat 4. Dia nak 3 tapi awak buat 4. Dengan harapan kalau nombor 3 salah ada spare 1. Okey, konsepnya macam ni. Kena ikut arahan soalan. Kalau soalan nak 3, kena 3 saja. So kalau awak bagi 4, pemeriksa akan tanda sampai 3 saja.
Tak kisahlah nombor 4 awak ni betul, nombor 3 awak ni salah, tetap salah dekat sini. Dia tak akan tengok dah nombor 4 ni. Okey, arahan soalan kena baca, kena ikut. Okey, tak boleh menambah imbuhan, tak boleh. Kalau perkataan tu macam tu awak ambil menghormati, jangan tambah ataupun tukar imbuhan. Menghormati awak tukar kepada hormati saja pun tak boleh. Okey, setakat ni ada nak tanya sebelum kita pergi pada sintaksis ayat? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau nak tanya, tanya terus. Okey, tanya. Yang contoh satu tu kan dia nak dua kata kerja dengan dua kata adjektif. Okey. Dia kena ikut urutan first, dua kata kerja baru dua kata adjektif ke boleh juga? Ya. Okey. Kalau dia punya, kalau boleh ikut arahan. Kalau arahan kata dua kata adjektif dulu, buat dulu dua kata adjektif. Dua kata kerja dulu. Kemudian diikuti dengan kata adjektif. Okey. Itu yang paling selamat. Kita ikut arahan sebab kita tak tahu penandaannya macam mana. Okey, tapi seperti yang cikgu selalu ikuti kalau ceramah ataupun bengkel, itu yang selalu ditekankan kena ikut urutan. Contoh satu lagi contoh kata kerja ni kan banyak. So awak jumpa memudahkan, mewujudkan, menghadapi. Awak nak ambil memudahkan dengan mewujudkan. Tapi sebenarnya awak jumpa dulu memudahkan baru mewujudkan. Ni pun kena ikut urutan. So kata kerja yang pertama memudahkan. Kata kerja yang kedua mewujudkan. Okey, ikut urutan. Itu yang paling yang terbaik lah. Lepas tu baru diikuti dengan kata adjektif. Kata adjektif mana yang awak jumpa dulu, itu awak jadikan dia sebagai yang pertama. Yang kemudian tu, sebab tu untuk menjawab soalan ni awak cari dulu. Baru awak senaraikan dekat tepi. Cari dulu kat soalan, okey, baru awak pilih mana yang awak nak, kemudian ikut urutan untuk kita keluarkan dekat kertas jawapan. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita teruskan kepada bahagian sintaksis. So kat dalam soalan bahagian morfologi ni pelbagai dia boleh tanya. 3 kata majmuk yang tadi cikgu tunjuk kata dia lah, golongan-golongan kata. Golongan kata yang macam mana dia boleh keluarkan, ada banyak. Okey, semua tu sebenarnya awak kena kuasai. Bukan saja bermula daripada tingkatan 4, sebenarnya awak kena kuasai bermula daripada tingkatan 1. Semua yang awak belajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 itu yang akan diuji. Bukan apa yang awak belajar tingkatan 5 je. Sebenarnya tingkatan 5 tu dah ujung-ujung. Okey, benda ni awak belajar sebelum tingkatan 5 lagi. Okey, cikgu teruskan kepada bahagian sintaksis. Apa pula yang dikatakan dalam bahagian sintaksis? Kalau morfologi tadi ialah golongan kata, sintaksis ni ialah ayat. Okey, dia nak uji dalam bentuk ayat. Okey, skop item, soalan, susunan ayat, bina ayat, ragam ayat. Yang ni awak belajar dalam bentuk-bentuk ayat tu lah. Okey, cikgu akan tunjuk sekejap lagi nota ada sikit tentang sintaksis. Okey, soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema. Okey, ni tak ada. Okey, kita pergi pada contoh. Okey, ini yang dikatakan sintaksis. Apa yang dikategorikan sebagai sintaksis? Okey, subjek dan predikat. Susunan ayat apa? Biasa dan susunan ayat songsang. Kemudian kita ada ragam ayat, ayat aktif, ayat pasif. Okey, kemudian kita ada jenis-jenis ayat. Okey, jenis ayat penyata, perintah, ayat tanya, ayat seruan. Okey, ini semua dalam golongan sintaksis. Okey, kita ada lagi. Ayat tunggal, ayat majmuk, pola ayat, apa yang ada dalam pola ayat, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Semua ni cikgu dah check dah dalam DSKP, memang benda ni dah belajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 4. Okey. Kemudian cakap ajuk, cakap pindah. Yang susah sikit, sebenarnya tak susah pun, sebenarnya boleh, tapi nama dia tu macam susah. Tapi sebenarnya cikgu check juga, cakap ajuk, cakap pindah ni sebenarnya mendengar rendah dah belajar. Okey. Sepatutnya awak dah tahu dah. Jangan pula kata tak pernah dengar cakap ajuk, cakap pindah. Okey. Okey, ini contoh soalan sintaksis. Okey. Yang diuji dekat sini ialah ayat bersusunan biasa dengan ayat bersusunan songsang. Okey, seperti biasa kita baca arahan soalan. Baca, nampak? Baca petikan di bawah. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris. Bermaksud yang digariskan ni ialah berbentuk susunan biasa kepada ayat bersusunan songsang. Bermaksud ada 3, 6 akar, ada 3 ayat susunan biasa, kena tukarkan kepada susunan songsang. Okey,
Kalau dekat sini jawapan awak terus saja kepada apa susunan songsang dia. Tapi kalau nak salin soalannya tak ada masalah. Jangan salin petikan. Awak tulis dia punya bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Okey, ini jawapan songsang dia apa. Pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ini sebab dia dah bagi dah garis dia apa. Okey, sebab tu tak ada masalah kalau awak tulis ataupun tak tulis dekat atas ni. Okey, tetapi cuba tengok contoh yang kat bawah ni. Dia tak gariskan pun. Contoh berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya. Okey, yang ni ada. Okey, 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Yang ini dia dah serongkan. Okey, di Dewan Sekolah. Ini pun tak payah salin pun tak apa. Terus kepada apa ayat tanya dia. Ada 6 ayat tanya. Kena tengok betul-betul lah. Ini ayat tanya yang pertama, ikut urutan. Ini yang pertama. Okey, semua guru dan murid diwajibkan. Ini yang kedua. Perhimpunan rasmi sekolah. Ini yang ketiga. Perhimpunan yang dapat menanamkan semangat patriotik. Ini yang keempat. Dan last sekali ini yang mana yang kelima? Oh ni. 1, 2, 3. 1, cikgu tak nampak ke? 2. Oh, kat sini. Hari pertama persekolahan setiap minggu. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Okey. So kena ikut urutan. Okey. Cikgu tak ingat soalan tingkatan 5 ke tingkatan 4 yang cikgu tanda masa pertengahan tahun ada keluar kot soalan ni. Tingkatan 5 kot. Okey. Ramai yang buat tak ikut urutan. Bila tak ikut urutan, okey, nanti dia akan salah lah yang seterusnya. Okey, kita kena ikut urutan. So, ayat yang pertama ni kena jadi jawapan yang pertama. Okey, ayat yang kedua ni kena jadi jawapan yang kedua. Kena ikut urutan. Okey, ini bentuk yang kedua. Yang pertama tadi bentuknya dia dah gariskan. Okey, yang ini bentuk 6 ayat tanya. Sebab tu arahan soalan kena baca betul-betul. Okey, dia suruh buat apa? Dia suruh bina 6 ayat tanya. Okey, yang ni dia suruh tukarkan susunan biasa kepada susunan songsang. Okey. Kemudian yang ni yang ketiga. Bentuk yang ketiga macam ni. Arahan dia awak tengok berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti dan tuliskan subjek dan predikat. So ada dua tugasan dekat sini. Kena kenal pasti, kena tuliskan subjek dan predikat. Dia tak bagi pun. Dalam ayat ni ada 1, 2, 3, berapa? 4. Ada 4 ayat. Okey, 6 markah. Maksudnya awak kena kenal pasti 3 ayat, kemudian nyatakan subjek dan predikat dia. Okey? 3 ayat. Tengok markah dia ada 6, so 3 lah. Sebab dia akan bagi lebih 4 ayat. So awak boleh pilih mana yang awak nak. Okey? So contoh awak pilih Malaysia merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah dan sangat berpotensi di Asia. Ini sebagai ayat pertama awak salin yang ni. Sebab dia suruh kenal pasti, so awak kena tulis lah ayat yang mana yang awak pilih. Okey, kemudian baru awak tulis bawah dia. Contoh di sini. Malaysia merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah dan sangat berpotensi di Asia. Ni ayat awak yang dah kenal pasti. Kemudian subjeknya apa? Predikatnya apa? Okey, tulis kat bawah ni. Tulis ni dulu sebab dia suruh kenal pasti, so awak kena keluarkan dulu apa yang ayat yang awak pilih. Okey, kemudian baru nombor 2. Kemudian baru nombor 3. Okey? Cukup 3 sebab dia 6 markah. Kita tengok pada markah. Kalau 6 markah 3 lah ayatnya. Okey? Untuk sintaksis. Ada tak yang nak tanya untuk sintaksis? Cikgu ada kat dalam ni ke? Cikgu dah terkeluar ke? Ada orang ke tak ada? Ada. Ada. Ya, korang ni kan cikgu tanya okey ke tak okey, jawab lah okey, tak okey. 2 perkataan tu je. Okey. Ya Allah, nak jawab okey tak okey pun susah. Okey, seterusnya kita dah pergi pada 2 bahagian. Ni baru bahagian A, tak habis lagi. Okey, soalan yang ketiga dalam bahagian A ialah penyuntingan. Okey, apa penyuntingan? Sebenarnya nama je penyuntingan, tapi benda ni awak dah buat masa tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 dah ada dah. Betulkan kesalahan. Itu yang dikatakan bahagian penyuntingan. Okey.
Okey, jenis-jenis kesalahan yang diuji. Okey, kita tengok sikit nota. Okey, ni adalah jenis-jenis kesalahan yang diuji. Okey, kesalahan dari segi kesalahan ejaan. Dalam kesalahan ejaan ni apa pecahan dia? Keselarasan vokal, jarak atau rapat, imbuhan pinjaman, kata pinjaman. Ini dalam kesalahan ejaan lah. Kemudian kesalahan imbuhan, ada awalan, ada apitan, ada akhiran. Ni semua sebenarnya dah belajar, cuma sebab tu kita kata SPM ni ialah bahagian mengaplikasi. Apa yang dah belajar ni kita aplikasikan di bahagian penyuntingan. Kalau tak salah cikgu, penyuntingan ni kalau dalam punya SKSP dia bahagian yang point 6, menyunting. Okey, maksudnya dah belajar semua baru kita menyunting. Maksudnya baru kita aplikasi apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey, kemudian kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa ni maksudnya kemahiran tata bahasa lah. Hukum DM, penggunaan golongan kata, maksudnya kesalahan kata nama, kesalahan kata adjektif, semua dalam golongan kata ni lah. Okey, kesalahan kata pemeri, kata nafi, semua kat sini. Kemudian kesalahan dari segi susunan ayat aktif atau ayat pasif. Yang ni pun selalu juga ni dikeluarkan ayat aktif, ayat pasif ni. Dan kebanyakan ramai yang tak dapat kenal pasti kesalahan yang ni sebab tak faham konsep ayat aktif, ayat pasif macam mana. Kemudian ada kesalahan penggunaan kata ataupun istilah. Ni pun ada. Dan kemudian yang terakhir kesalahan tanda baca. Tanda baca tu selalunya dia akan koma, okey, tanda soal, tanda seru lah, noktah. Ni antara kesalahan tanda bacanya lah. Okey. Okey, nanti cikgu akan share lah slide ni dalam pembelajaran nanti untuk rujukan Okey, ni contoh soalan dia. Okey, soalan penyuntingan. Arahan soalan sekali lagi untuk kali ke berapa cikgu tak kira lah. Cikgu tekankan arahan soalan, arahan soalan. Okey, baca arahan soalan. Dia kata, okey, terdapat 6 kesalahan bahasa dalam petikan 1. Petikan 2 ada 5 kesalahan bahasa. Okey, untuk soalan penyuntingan dia boleh bahagi lebih daripada satu bahan. Kita akan tengok ada satu lagi contoh tu, kalau dalam buku format tu ada satu contoh tu dia bagi satu bahan tapi dalam tu ada 13 kesalahan. Okey, ada juga dia boleh bagi 2 bahan, 2 petikan, dia bahagikan. Petikan 1 ada 6 kesalahan, petikan 2 ada 5 kesalahan. Ikut arahan soalan. Arahan soalan kena ikut. Dia nak 6, 6 sahaja. Dia nak 5, 5 sahaja. Okey. So dalam petikan 1 ni dia nak cari berapa kesalahan? Petikan 1 nak cari berapa kesalahan? 6. Okey, 6 kesalahan. Kesalahan apa yang awak nak cari? Itu yang kena rujuk yang ni. Ini kesalahan yang akan diuji tetapi dia tak bagi tahu dalam petikan ni ada kesalahan ejaan dengan imbuhan je. Tak ada. Dia cuma cakap dalam petikan ada 6 kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa ni termasuklah kesalahan tata bahasa, kesalahan istilah, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, segala-galanya. Kalau item ataupun soalan yang bagus, dalam petikan ni dia campur. Dia tak adalah bagi kesalahan ejaan dengan imbuhan je, tak ada. Kalau 6 tu mungkin dia dah bagi-bagi. Ada 2 salah eja, 1 salah istilah, 1 salah tata bahasa, 1 salah apa lagi, imbuhan, macam tu. So awak kena pasti. Sebab tu ini ialah bahagian mengaplikasi. Awak kena faham konsep kesalahan tu macam mana. Okey. Ini untuk petikan 1 ada 6 kesalahan bahasa. Okey. Kemudian petikan 2 ada 5 kesalahan. Tadi dia kata apa? Ada 5 kesalahan. So dalam ni ada, awak kena cari 5. Okey, sama juga dengan tadi. Okey, dia nak 6 saja. So awak kena senaraikan cara menulis jawapan macam ni. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni pun kena faham juga. Cara menulis jawapan, tulis dulu perkataan yang salah. Kemudian buat perkataan yang betul. Cikgu nak kena buat kotak-kotak ke? Tak buat kotak pun tak apa, tak payah kotak-kotak. Buang masa nanti nak lukis kotak lah apalah kan, tak payah. Tulis je perkataan yang salah, kemudian perkataan yang betul. Dan mesti ikut urutan. Sebab tu cari dulu kesalahan. Kalau dia nak 6, dalam ni lebih daripada 6, dia akan lebihkan 3
ataupun 2 kesalahan lebih. Bermaksud dalam ni mungkin ada 9 ataupun 8 kesalahan. Awak kena cari 6 saja. Okey? Cari kemudian senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ikut urutan. Mana yang, sebab tu awak cari dulu mana yang awak jumpa, dah cari, contoh awak dah cari dah dapat 7. Okey, kemudian awak akan susun semua ni ikut urutan yang mana dulu. Okey, itu tekniknya lah. Jangan mana yang jumpa terus tulis. Bukan. Kalau nak ikut urutan, itu caranya. Cari dulu 6, kemudian baru susun ikut mana yang jumpa dulu. Okey, dan cara tulis dia kena tulis perkataan yang salah dulu, baru perkataan yang betul. Okey. Seterusnya. Nanti sama juga dengan petikan 2 ni lah. Okey, cari dulu 5 kesalahan, dia tak akan bagi ngam-ngam 5, dia akan bagi lebih. Okey. Kemudian senaraikan 5 kesalahan mengikut urutan, kemudian tuliskan perkataan yang betul dia sebelah dia. Okey. Okey, kita jalan yang Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua tu dia bagi satu saja petikan. Okey, dia bagi satu saja petikan tetapi dia nak 13. Yang ni susah sikit lah. Sebab apa? Dia kumpulkan semua 13 kesalahan dalam ni. Cikgu harap dia tak keluar macam ni. Kalau soalan macam ni petikan 1, petikan 2, kira nampak pun petikan tu tak panjang sangat, awak pun tak serabut nak cari. Bila petikan panjang macam ni nak cari 13, awak akan jadi macam stres kan macam tu. Okey, tapi boleh juga ditanya dalam bentuk macam ni. Okey, so cari juga 13, betul, salah, betul, salah. Okey, setakat penyuntingan, ada nak tanya tak? Tak. Tak ada. Tak ada. Tak ada, cikgu. Boleh faham ke? Ke cikgu cakap lagi sangat? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, nanti secara detailnya nanti dari segi latihan nanti awak akan pergi lebih detail dengan cikgu masing-masing lah. Ini cikgu nak tekankan dari segi format yang macam mana, apa bentuk-bentuk soalannya. Sebab benda ni modul KSSM ni cikgu bagi dah lama awal tahun, tapi kita tak pergi secara keseluruhan. So ni ada kesempatan ni kita pergi dulu, sepatutnya kat situ awak kena mantapkan dulu, baru kita pergi pada setiap bahagian. Itu nanti cikgu-cikgu masing-masing akan berikan secara latih tubi lah. Okey, kita tengok bahagian soalan yang keempat. Bahasa Melayu standard yang paling ditakuti oleh semua rakyat jelata. Okey, soalan yang keempat iaitu bahasa Melayu standard. Sebenarnya bahasa Melayu standard ni paling senang awak nak dapat markah. Walaupun dia nampak susah apa benda, tak faham, tapi paling senang dapat markah sebab markahnya adalah secara holistik. Dia bukan analitik, apa benda pula holistik, analitik. Okey. Holistik ni maksudnya secara menyeluruh, secara keseluruhan. Kalau analitik, kalau ada betul satu markah, ada satu markah, tu macam tu analitik. Tapi kalau bahasa Melayu standard dia tak ada macam tu, dia akan baca, tengok secara keseluruhan, okey berapa dia punya range markah je daripada 0 hingga 6 markah. Awak dekat mana? Okey. So kat sini awak ingat dia kata menukarkan bahan teks klasik kepada bahasa Melayu moden. Bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4 dan 5. Okey. Dah dapat buku teks ke? Teks Komsas, kita punya analogi tingkatan 4, antologi apa? Tingkatan 4. Ya. Tingkatan 4 apa nama kita punya buku antologi? Jaket kulit. Jaket takut je nak jawab. Jaket kulit kijang. Okey, itu kita punya buku antologi. Okey, tetapi bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4. Tingkatan 4 kita ada 2 sahaja. Tingkatan 4 kita ada 1 prosa klasik. Tingkatan 5 kita ada 1 prosa klasik. Tingkatan 4 ialah tajuknya kepimpinan melalui teladan. Okey, prosa klasiknya tajuknya kepimpinan melalui teladan. Tingkatan 5 ialah burung terbang dipipiskan lada. Soalan bahasa Melayu standard ni, petikan soalan ni diambil daripada 2 petikan prosa ni. Okey, kalau kita sempat, sebenarnya kita boleh buat benda ni. Okey, kita sempat, kita tengok saja teks tu, kita ambil satu bahagian teks, kita tukar kepada bahasa Melayu moden.
Kalau kita buat latihan ni, insyaAllah lah time awal SPM nanti anda boleh jawab dah bahasa Melayu standard ni sebab kita dah cuba untuk semua bahagian petikan dalam kita punya prosa tradisional ni. Sebab kita ada 2 je, tingkatan 4-1, tingkatan 5-1. InsyaAllah kita akan buat. Okey. Kemudian calon tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan apa yang tak perlu tukar. Okey, bentuk skema adalah secara holistik. Okey, tengok. Okey, ini contoh soalan dia. Okey, contoh soalan dia. Okey, ada berapa ayat ni? Cuba kira ada berapa ayat dalam soalan ni. Nah, ada berapa ayat? Berapa ayat kira? 4. Macam mana nak kira ayat? Daripada mana ke mana? 4. Cuba tengok. 1 ayat mesti ada. Okey, 4 ayat betul. Okey, so kita ada maka sampai sini. 1 ayat. Okey, maka sembah Temenggung daulat tuanku, Patih menyuruh orang berkawan malam tadi, seorang pun tidak bertemu. 2. Patih hamba itu pun hairan penjuri itu. 3. Maka titah baginda. Okey, apa benda ialah yang disampaikan, tak faham. Okey, 6 markah. Okey, 6 markah. Okey, konsep yang pertama, sekejap tengok sebenarnya apa. Okey. Konsep yang pertama, kalau dalam soalan dibagi 4 ayat, bermaksud jawapan awak nanti mesti ada 4 ayat juga. Tak boleh dia bagi 4 ayat, dalam jawapan awak ada 3 ayat saja sebab awak dah gabungkan 2 ayat jadi 1 ayat. Tak boleh. Kalau dia bagi 4, jawapan awak nanti balik mesti 4. Tetapi dalam bentuk bahasa Melayu standard. Okey, baca arahan. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Baca dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Okey, ni yang cikgu dapat. Cikgu belajar lah daripada kawan-kawan cikgu lah. Okey, ada teknik dia, senang je nak dapat setakat 2 markah tu. 2 markah, senang-senang je boleh. Okey, tekniknya ialah cikgu sharekan kat sini G, T, K. G ni apa? G ni gugur. Apa yang nak kena gugurkan? Perkataan-perkataan klasik, contohnya maka, hatta, kalau adalah maka, hatta, arakian. Semua ni kita gugurkan saja, Okey, kemudian T ni apa ni? Ya, tukar. Apa yang kena tukar? Perkataan-perkataan klasik kita kena tukar. Okey. Penjurit contohnya, perkataan klasik ni. Okey. K, kekalkan. Apa yang perlu dikekalkan? Nama watak. Nama tempat. Okey, bahasa istana. Ini perlu dikekalkan. Bahasa istana jangan tukar kepada bahasa Melayu biasa. Sebab memang dia tengah cakap dengan raja. So kita kena guna bahasa istana tu. Okey. Kemudian tak perlu tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey. Dialog ni kalau dalam bentuk dialog, kekalkan dalam bentuk dialog. Jangan tukar kepada contoh Hai Temenggung, tidakkah menyuruh orang yang berkawan malam tadi? Temenggung berkata bahawa bertanya kepada tak perlu. Kekalkan ni dalam bentuk ayat dialog. Okey, kita tengok dia punya contoh jawapan. Cikgu bagi nanti cikgu sharekan supaya boleh tengoklah. Okey. Ini contoh maka ni semua gugurkan. Gugurkan saja. Okey, baginda Temenggung ini semua kekalkan. Okey. Sebab dia ialah bahasa istana. Kemudian nama dia kita kekalkan. Okey. Penjurit ini kita tukar. Penjurit ini ialah bahasa klasik lah. Okey, ni contoh jawapan lah. Contoh maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Okey, maka kita dah buang. Okey, baginda berasa hairan. Dia bukan tukar sebiji tau. Awak baca ayat ni, awak tukar kepada ayat biasa. Baginda berasa hairan lalu bertitah kepada Temenggung. Daripada sini sampai sini, ini ayat biasa dia. Okey, hai Temenggung. Kalau dulu orang panggil hai, kita tak guna wahai. So kita tukar pada ayat normal kita wahai. Wahai Temenggung, tidakkah menyuruh orang yang berkawan tadi? Mengapakah tidak mengarahkan pengawal untuk berkawal pada malam tadi?
Tak semestinya cikgu kena ikut sebiji ke macam ni cikgu? Tak semestinya jawapan awak akan sama. Berapa ribu calon dia tak akan samalah sebiji macam ni. Tapi sebab tu dikata penandaan adalah secara holistik. Maksudnya kalau ayat awak ni menepati maksud kat sini, betul lah. Okey, markah dia akan bagi secara holistik. Cikgu kata tadi nak dapat 2 markah senang kan, walaupun awak tak faham ayat ni. Pertama awak dah gugurkan perkataan klasik ni, awak dah kira mengubah sedikit ayat ni. Lepas tu awak ubah sikit-sikit. Sekurang-kurangnya 2-3 markah tu dah boleh dapat dah. Awak tukar sikit-sikit. Wahai jadi wahai. Itu dah kira ayat awak sendiri. Okey, dah dapat 2 atau 3 markah. Sebab tu cikgu kata ni tak mungkin dapat kosong tu kalau dia salin semula bulat-bulat. Maka sampai ke sini dia salin bulat-bulat tak ubah apa-apa. Tu kosong markah. Kalau awak ubah sikit, tukar, gugurkan, tambah, tukar sikit, dah dapat 2 atau 3 markah. Kalau betul ayat awak, apatah lagi. Okey, so dekat sini jangan takut. Benda ni benda boleh bincang. Boleh bincang. Dah dapat 2 markah tu senang je. Okey? Okey, boleh tak? Boleh cikgu cikgu. teruskan. Boleh. Okey. Okey, kita teruskan pada soalan yang terakhir untuk bahagian A, peribahasa. Okey, peribahasa ni yang ni lah. Okey, berdasarkan situasi, dia boleh bagi dialog, dia boleh bagi petikan. Okey. Okey, samalah lebih kurang. Baca arahan, dah 10 kali, lebih daripada 10 kali cikgu cakap hari ni baca arahan. Okey, senaraikan 2 peribahasa sahaja. Nampak siap ada sahaja kat sini. Dia nak 2 sahaja. Dalam ni dia mesti bagi lebih punya. Okey, berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Mula-mula awak kena cari 2 dulu peribahasa dalam ni. Okey, contoh kat sini mana peribahasa yang awak jumpa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, bagus. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, tuliskan dulu. Okey, mula kita kena pasti dulu. Okey, mana lagi peribahasa? Sudah jatuh. Seperti aur dengan tebing. Seperti aur dengan tebing. Okey, ada lagi tak peribahasa? Ada. Dia akan bagi lebih punya. Sudah jatuh. Tak ada dah? Sudah Dah. jatuh. Okey, sudah jatuh. Okey, nampak tak? Dia bagi 3, dia bagi lebih. Dia nak apa? 2 sahaja. So, tengoklah awak pilih yang mana. Okey, kalau awak pilih yang ini dengan yang ini, okey, pastikan ini nombor 1, ini nombor 2. Kalau awak pilih yang ini dengan yang ini, pastikan ini nombor 1, ini nombor 2. Okey, senaraikan dulu. Okey, 1 berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, awak kena berikan peribahasa yang sama maksud dengan dia. Bawah dia ni peribahasa yang sama maksud dengan dia. Okey, ke lurah sama, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Contohlah. Okey, ni jawapan bawah nombor 1. Okey, nombor 2 pula, bagi aur dengan tebing. Kemudian bagilah jawapan yang sama maksud dengan dia. Okey, ini bentuk soalan peribahasa yang pertama lah. Awak kena baca arahan sebab arahan dia sentiasa berubah-ubah. Kadang-kadang dia nak suruh senaraikan peribahasa yang dah ada dalam ni. Kadang-kadang dia suruh awak baca bahan ni, keluarkan apa peribahasa yang bersesuaian dengan peristiwa yang diberi. Okey, ni bentuk yang pertama. Ni bentuk yang kedua. Okey, baca. Baca lagi. Baca arahan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan. Okey. Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Okey. Baca dalam ni, petikan ni daripada contoh saya sudah berusaha saya payah untuk membantu anak dalam pelajaran tapi dia bukan sahaja tidak menghargai pertolongan saya, malah menuduh saya tidak pandai mengajar anaknya. Okey, ni apa ni? Apa peribahasa yang sesuai ni? Nampak tak kat sini? Nampak peristiwa dia apa, situasi dia apa, keluarkan peribahasa dia apa. Okey. Kat sini ada satu peribahasa boleh keluarkan. Nanti cuba cari. Okey, pujuk Syafiq rakan kaliknya bukan saja emak dia di hospital, malah ayah juga ditahan di hospital. Kat sini pun ada peribahasa apa. Tengok situasi dia, keluarkan peribahasa. Okey, nanti mungkin ni latihan ni boleh bincang dengan cikgu. Okey, dengan cikgu-cikgu masing-masing. Nampak situasi, keluarkan peribahasa. Nampak situasi,
keluarkan peribahasa. Dia nak 3 peribahasa. Dalam ni mesti dia akan bagi lebih daripada 3 situasi. Okey, yang awak boleh keluarkan peribahasanya. Ini bentuk yang kedua. Okey? Okey, habis dah bahagian A. Panjang sungguh bahagian A. Okey, bahagian A saja dah. Dah sampai satu, ni tak sempat, takut kertas sempat ni. Okey, cikgu pergi laju. Okey, bahagian pemahaman. Petikan umum, petikan sastra, novel. Ada 3 soalan. Okey, ni bentuk pemahaman. Okey, dia akan berikan lebih daripada 1 bahan. Okey, sama ada 2 bahan ataupun 3 bahan. Kita tengok contoh. Okey, bahan terdiri daripada berita, rencana, jadual. Selalunya dia akan bagi dalam bentuk petikan. Okey, ini ada dan diikuti oleh 4 soalan. Tengok betul-betul macam mana bentuk soalannya. Soalan pertama ialah maksud. Dia akan ikut yang ni. Maksud literal. Kemudian banding beza yang kedua. Yang ketiga ialah soalan kebat, pemikiran kritis. Yang keempat ialah kebat penyelesaian masalah. Okey, apa bentuk dia kita tengok. Okey, ni contoh dalam tu teknik meja bulat. Okey, dengan permainan bahasa. Okey, tema untuk kedua-dua bahan ni sama. Okey, tema dia ialah aktiviti abad ke-21 lah. Okey, temanya sama. Cuma kat sini dia bincang tentang teknik meja bulat. Dekat bawah ni dia bincang tentang permainan bahasa. Okey. Kemudian dia akan diikuti oleh, kena bacalah sebab baca bahan 1 dan bahan 2. Sebab kita nak jawab nanti, soalan nanti adalah berdasarkan bahan tadi. Okey, soalan yang pertama dia akan bagi maksud literal. Maksud literal maksudnya contoh cukup penting. Ni cikgu rasa cikgu awak dah banyak kali dah, kita jawab banyak kali. Pemahaman cukup maksud apa, penting maksud apa. Kita tukarkan 2 perkataan sahaja. Okey, jangan jadikan dia dalam bentuk huraian. Maksud cukup penting ialah sangat penting dalam huraian. Tak boleh. Dia mesti 2 perkataan sajalah. Okey, itu dikatakan maksud literal. Kalau dia bagi contoh kan, selalunya awak belajar pendidikan Islam ke kan, maksud solat dari segi bahasa, dari segi istilah. Istilah tu yang panjang sikit. Dari segi bahasa ada pendek je. Itulah maksud kita nak yang pendek je, bukan yang panjang. Okey? Merujuk, okey, soalan yang kedua ni ialah merujuk pada bahan 1 dan bahan 2. Okey, tak semestinya kalau kat sini dia bagi persamaan dan perbezaan. Tak semestinya dia bagi persamaan, perbezaan ataupun persamaan perbezaan saja ataupun persamaan saja. Tak semestinya. Kadang-kadang dia tak ada perkataan ni pun. Okey, merujuk pada bahan 1 dan bahan 2, nyatakan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran. Okey, bermaksud konsep yang nombor 2 ni awak kena ambil daripada kedua-dua bahan. Tak boleh ambil daripada bahan 1 saja. Ataupun tak boleh ambil daripada bahan 2 saja. Kalau dia nak faktor, mesti faktor daripada bahan 1, mesti faktor daripada bahan 2. 3 markah. Kalau cikgu nak berapa isi cikgu? Tulis je. 3 markah tulis je 3 isi. Okey. Bahan 1, 2, bahan 2, 1 ke, bahan 1, 1, bahan 1, 2 ke. Nak tulis lebih. Yang ini tak apa. Nak tulis lebih boleh. Tak ada masalah. Okey, nak tulis lebih tak ada masalah untuk soalan pemahaman. Yang soalan tata bahasa kena ikut. Sebab kat sini dia tak nyatakan tu, dia tak nyatakan pun nak 1 ke, nak 2 ke, nak 3, tak ada. So sini awak boleh tulis lebih. Okey, yang penting faktor ni, cikgu punya pen, faktor ni mesti daripada bahan 1 dan bahan 2. Bukan bahan 1 atau bahan 2. Ingat mesti sentuh kedua-dua bahan. Okey, soalan yang ketiga ni ialah soalan kebat. Selalunya soalan kebat ni yang macam awak belajar pemahaman biasalah. Kalau karangan pun lebih kurang sama je bentuknya. Macam mana, apa faedah, apa faktor, apa kesan, apa langkah daripada isunya. Isunya ialah tentang pembelajaran abad ke-21. Okey, cara jawabnya pun sama. Cara jawab mestilah cara jawab kebat 3 markah. Kalau nak tanya berapa isi, ikut je markah. Ada 3 markah, tulislah 3 isi. Okey, lebih cantik jawapan tu diikuti dengan ayat dan huraian. Okey, contoh cikgu bagi jawapan. Apa aktiviti yang dilakukan melalui kaedah pembelajaran abad 21 banyak memberikan faedah kepada murid. Apakah faedah-faedah tersebut? Okey, cara jawab macam biasalah kena lengkap. Okey, faedah pembelajaran ataupun faedah
melalui aktiviti yang dijalankan ataupun faedah daripada aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 termasuklah dapat memupuk sifat ataupun sikap kepimpinan dalam kalangan murid melalui aktiviti berkumpulan. Contoh, okey, satu isi. Nokta. Tak perlu, lepas tu, ni selalu yang pelajar buat lepas tu tak perlu. Hal ini dikatakan demikian kerana awak nak huraikan balik isi, tak perlu. Terus kepada isi yang kedua. Huraian cikgu tadi dah masuk melalui aktiviti berkumpulan. Cikgu dah bagi kat situ. Okey, terus kepada isi yang kedua, kemudian isi yang ketiga. Ayat mesti ada subjek, mesti ada predikat. Okey, ni soalan 3. Soalan 4 ialah soalan, apa beza soalan 3 dengan soalan 4? Dua-dua soalan kebat. Okey, beza yang keempat ni ialah kebat dia ialah penyelesaian masalah. Dia bagi awak satu situasi. Situasinya kat sini, kumpulan anda tak dapat menyelesaikan masalah. Okey, apa penyelesaiannya? Bila diberi peluang kedua, apa cara awak nak selesaikan masalah? Mesti ada situasi. Soalan 2 ni lebih kepada bentuk situasi. Dia tak sama macam kat sini. Okey, dia lebih kepada situasi. Situasi masalah apa yang awak hadapi, kemudian macam mana awak menyelesaikan masalah. Lebih kepada diri awak sendiri, awak sebagai apa. Itu untuk soalan yang keempat. Okey, itu tadi soalan petikan umum. Petikan umum maksudnya petikan dia ni petikan yang diambil daripada rencana, daripada surat khabar, petikan umum. Okey, yang kedua kita ada petikan sastra. Sama je konsep dia, cuma bahannya je berbeza. Nampak? Soalan dia sama. 1, 2, 3, 4. Sama je bentuk dia. Tapi dia punya bahan dia berbeza. Bahan dia kat sini sajak. Ini cerpen. Ini pantun. Semuanya bahan sastra. Okey, kalau tengok tadi, tiada soalan elemen sastra. Bermaksud dalam soalan ni dia tak tanya pun berikan perwatakan yang terdapat dalam cerpen. Tak ada. Huraikan nilai yang terdapat dalam ketiga-tiga bahan. Tak ada. Tak ada elemen sastra. So kat sini bahannya pula bukannya ni dia ambil daripada apa yang awak belajar daripada tingkatan 4, tingkatan 5. Tak, dia boleh ambil daripada mana-mana bahan bahan sastra. Ini dia ambil daripada ni Muhammad Dewan Siswa. Ini dia ambil daripada antologi Anak Laut, antologi sebelum-sebelum ni. Ini dia ambil daripada mungkin daripada mana-mana majalah. Tapi temanya tema yang sama, tema alam sekitar. Tema sama. Tapi bahan dia boleh ambil pelbagai bahan. Ini sajak, ini cerpen, ini pantun. Okey, temanya tema yang sama. Okey. Bentuk soalannya sama juga, bentuk soalan 1, 2, 3 dan 4. Cara jawab pun sama juga macam petikan soalan 6 tadi. Okey, sama. Cuma bahannya saja bahan sastra. Okey, bila bahan sastra, okey, cikgu ingatkan, bahan sastra contohlah kalau cerpen mungkin dalam bentuk ayat. Contoh kalau kat sini sajak dengan pantun. Bila awak jawab soalan nombor 2, okey, kesan awak tak boleh ambil direct ayat daripada sajak atau pantun tu. Awak kena ubah dalam bentuk ayat yang normal. Ada subjek, ada predikat. Itu nanti kita boleh belajar lah dalam kelas masing-masing lah. Cikgu masing-masing akan tekankan bentuk teknik menjawabnya macam mana. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir bahagian B ialah novel. Okey, novel. Okey, cikgu ambil nafas dulu. Okey, 2 soalan diuji. Okey, 10 markah. Kombinasi markah untuk soalan 1 dan 2 tidak tetap. Maksudnya 10 markah ni boleh kombinasi dia ada mungkin 4, 6 ke, 3, 7 ke. Macam itulah. Maksudnya ikut pada soalan nak bagi berapa lah. Sebab tu kena baca arahan soalan. Okey, kita tengok pada bentuknya. Okey, bentuk soalan pertama macam bentuk soalan pemahaman. Ni tak ada masalah. Ni senang sebenarnya, dia nak bagi markah free je 4 markah ni. Okey, sebab apa? Jawapan cari je dalam ni. Dia boleh keluarkan daripada mana-mana bahan ni. Dia ambil daripada novel tingkatan 5. Dia boleh ambil daripada novel tingkatan 4 ke, daripada mana-mana sumber. Jangan cakap daripada sumber novel negeri lain pun boleh ambil. Okey, jangan cakap cikgu saya tak belajar pun novel ni, macam nak jawab. Tak ada masalah tu pun. Sebab apa? Jawapan dia ada dalam petikan ni. Awak baca,
Baca keseluruhan petikan, faktor-faktor populasi kulit-kulit di Kuala Selangor semakin berkurang. Cari kat dalam ni. 4 markah, carilah. Kalau kat sini dia ada bagi 4, salin je 4-4 isi tu. Kalau dalam ni dia ada bagi 3, salin je 3 semua. Okey? Kalau dia bagi 5, salin je 5, tak ada masalah. Sebab dia tak cakap pun kat sini berapa faktor yang dia nak. Paling selamat, kita tengok yang paling selamat, kita salin je semua yang dia bagi. Okey? 4 markah. Okey, ini soalan novel. Yang ni baru yang kita belajar. Kita belajar tingkatan 4, novel yang mana? Pantai. Betul, novel yang mana? Pantai Kasih. Pantai. Okey, Pantai Kasih. So kita jawablah. Ni, cikgu boleh tak saya nak jawab di sebalik Dinara, cikgu? Saya macam suka novel ni. Okey, sebenarnya kalau awak hantar semasa peperiksaan SPM, dia akan tanda seperti biasa, tapi janganlah buat onar. Korang belajar Pantai Kasih nak jawab di sebalik Dinara, sebab di sebalik Dinara mungkin cikgu tak tekankan dekat sekolah, awak baca sendiri. Okey, cara peristiwanya semua tu nak kena kaji betul-betul. So kita jawablah apa yang kita belajar di negeri kita. Negeri kita Pantai Kasih, so kita jawab Pantai Kasih. Di sebalik Dinara ni negeri Johor. Kalau nak jawab negeri Johornya, pergi belajar kat Johor. Kalau ada belajar kat Melaka, kita belajar je Pantai Kasih. Kecuali lah kalau pelajar tu berpindah daripada negeri yang sebelum ni mungkin dia dah belajar sampai habis dah, cikgu dia dah ajar habis dah novel tu. Tapi kalau boleh, boleh dah ada nak jawab. Tapi kalau boleh belajarlah apa yang kita belajar di negeri kita. Okay, supaya senang kita nak cari peristiwa, kita boleh bincang dengan cikgu. Okay, so soalan bentuknya ialah, ni pun sama. Dia tak ada unsur sastra. Apa yang dikatakan dengan unsur sastra? Kalau sebelum ni novel, huraikan pengajaran, huraikan nilai, huraikan perwatakan, huraikan persoalan. Dia tak akan tanya bentuk macam tu. Dia akan tanya berbentuk kebat. Apa yang dikatakan berbentuk kebat? Untuk bahagian novel ni cikgu bagi tahu kat awak, perkara yang penting yang awak kena tahu ialah peristiwa. Peristiwa yang terdapat dalam novel tersebut. Kalau nak nyanyi nanti kejap lagi habis kelas cikgu Okey. Peristiwa kalau boleh ditetapkan di bahagian permulaan, di bahagian perkembangan, di bahagian klimaks, di bahagian peleraian. Lagi bagus kalau macam tu. Okey, kita tahu peristiwa bahagian peleraian, peristiwa apa, di bahagian permulaan, peristiwa apa. Itu lebih bagus. Sebab soalannya berbentuk kebat. Contoh macam ni. Jelaskan sebab-sebab. Dia nak sebab. Permulaan cerita menarik perhatian pembaca. Awak kena tahulah permulaan ada cerita pasal apa. Kalau awak tak tahu permulaan cerita pasal apa, salahlah pemilihan peristiwa awak tu. Okey? So dekat sini ingat, sebelum cikgu pergi detail untuk kelas masing-masing, baca novel tu, terutamanya keluarkan peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam permulaan, perkembangan, klimaks dan peleraian. Okey? Tingkatan 4 punya keluar, tingkatan 4 punya nanti dia dah masuk tingkatan 5, dah kena tahu dua-dua tingkatan 4 dan tingkatan 5. So masa tingkatan 4 ni lah ada masa dekat rumah tu, banyak masa kan. Baca buku novel tu. Okey, last kali ialah bahagian rumusan. Okey, bahagian rumusan. Kalau kita tak sempat kertas 4 hari ni, kita akan nantilah, cikgu rasa sempat kot. Okey, last lah ni bahagian rumusan. Okey, bahagian rumusan cikgu rasa dah banyak kali dah. Cikgu buat, bukan cikgu lah, cikgu-cikgu awak buat semasa PDPR secara Google Meet ni, macam mana nak jawab rumusan. Semua fokus. Markah keseluruhan adalah 20 markah. Okey, markah keseluruhan adalah 20 markah. 16 markah isi, 8 isi yang perlu dicari. Okey. Bahasa 10 markah ni dinilai secara holistik. Kalau bahasa awak bagus, boleh dapat cemerlang. Kalau bahasa awak salin bulat-bulat, ada tertinggal-tinggal lah kat bawah ni lah. Okey. Rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Ingat, arahan soalan tidak melebihi maksudnya tak boleh lebih. Cikgu nak lebih 10 perkataan boleh. Dah ada arahan dia kata tak boleh lebih. Tak boleh lebih lah. Okey, tak boleh lebih. Kalau jawab lebih tu nanti berdasarkan penataran dia akan tengok. Kalau cikgu yang strict tu menanda, dia akan kira ngam-ngam 120. Dah tak tanda dah lepas tu.
Okey, kesimpulan perlu berdasarkan tema. Kita akan tengok nanti jawapan dah tulis dalam bentuk esei. Bukan point. Okey, bentuk esei. Okey. Okey, kan kita kena cari fokus. Ini antara fokus-fokus ni lah. Sebenarnya cikgu-cikgu awak pun dah bagi. Nanti cikgu akan sharekan slide fokus ni. Apa ya, fokus yang ada, fokus cara, kesan, ciri. Ni kata kuncinya lah. Okey, peranan, punca, faedah. Okey, kemudian ini contoh menulis pendahuluan. Okey, kita akan mulakan dengan rumusan membincangkan. Ni kalau ada 2 fokus lah. Nanti secara detail cikgu tunjuk aja ni. Okey, bahagian pendahuluan ni kita boleh tulis sama ada rumusan ataupun bahan. Kalau kita tulis petikan membincangkan, kosong markah. Okey, sebab apa? Sebab kita punya bahan, satu petikan, satu lagi ada bahan lain, ada grafik ke ataupun bahan puisi. Dia tak boleh cakap petikan. Kita nak cakap sama ada rumusan macam rumusan awak lah membincangkan ataupun bahan. Bahan atau kedua-dua bahan ni lah. Okey, kalau petikan walaupun betul fokus awak, kosong markah. Okey, ni kena betul. Okey, perenggan isi. Ni kalau ada 3 fokus lah. Okey, nanti satu fokus, satu perenggan. Cikgu cadangkan macam tu. Supaya senang kita nak susun. Okey, kalau fokus satu perenggan. Kalau ada 2 fokus Fokus 2, satu lagi perenggan. So ada 4 perenggan lah. Pendahuluan 1, fokus 1, perenggan 2, fokus 2, perenggan 3, kesimpulan perenggan 4. Ada 4 perenggan. Kalau dia ada 3 fokus, ada 5 perenggan lah. Nanti selalunya dia akan keluarkan 2 kot. Nak keluarkan 3 fokus pening. Okey, ni kesimpulan. Kesimpulan ada tema, ada cadangan, ada harapan ataupun kesan. Okey, sebab tu tengok bahan mesti keluarkan tema. Tema, contoh tema alam sekitar ataupun kitas mula kan. Kesimpulannya program kitas mula perlulah cadangan awak diteruskan. Perlulah dipertingkat. Okey, ditingkatkan. Okey, supaya apa harapan? Supaya dapat memelihara alam sekitar. Dapat memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Contohlah kalau tema dia kitas muda. Okey. Okey, kita tengok ni penutup ni. Ini cikgu nak tekankan sikit. Penutup kat sini. 1 ayat sahaja. Tak ada penutup 2 ayat yang mengandungi tema, cadangan dan kesan. Ini cikgu awak akan detailkan lah. Okey. Ni contoh bahan yang ada dalam awak punya buku KSSM. Ada 1 petikan, ada 1 bahan grafik. Okey, nampak tak? Bahan grafik dia tak akan bagi secara jelas dia punya kata kunci. Dia tak akan bagi usaha, tak ada. Dia tak ada kata kunci tu. Dia bagi macam ni je, pelancaran bulan bahasa kebangsaan. Dalam ni ada isi. Apa isi dia? Awak kena pasti. Adakah dia usaha? Adakah dia langkah? Adakah dia peranan? Awak kena pasti sendiri. Isi dia sebenarnya ada kat sini. Okey. Okey, ni contohlah. Okey, dalam petikan ni dia tak akan kat sini, dia tak akan satu contohlah sini fokus 1, ini fokus 2. Tak. Dia selalunya kat sini dia ada fokus 1, dia ada fokus 2. Contoh sini fokus 1 langkah, fokus 2 peranan. Okey. Fokus kat sini mungkin dia ada apa yang dia bertindih sama ada dia fokus 1 atau fokus 2. Mungkin kat sini ada fokus 1, dia ada langkah. So fokus 1 dia ada daripada 2 bahan. Daripada bahan petikan ada fokus 1, mungkin sini ada 4. Ada 4 isi langkah. 1, 2, 3, 4. Daripada bahan 2 pun ada fokus 1, ada 3. 1, 2, 3. Dalam jawapan awak untuk perenggan langkah, mesti ada gabungan daripada bahan 1 campur bahan 2. Contohnya bahan 1 ni awak ambil 2 isi, bahan 2 ni awak ambil 2 isi. So, isi untuk perenggan langkah ada 4. Maksud tinggal lagi 4 isi daripada fokus 2 peranan. Macam tu. Totalnya mesti 8 isi. Yang ni nanti perincian dia nanti cikgu masing-masing akan bagilah. Cikgu nak tunjukkan bentuk je. Okey. Okey, kita habis bahagian ni. Cikgu nak tunjukkan awak. Sekejap Cikgu nak tunjukkan awak contoh bentuk soalan dia bila dah jadi kertas soalan. Okey. Ini contoh satu pertengahan tahun, kata 5.
Okey, bahagian A dia akan mula macam ni, 35 markah. Soalan 1 morfologi. Okey, morfologi. Soalan 2 sintaksis. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Nampak. Okey. Okey. Soalan 3 penyuntingan. Diikut urutan. Penyuntingan. Dekat nampak kertas soalan ni tak ada pun ruangan jawapan. Ruangan jawapan awak kena tulis dekat kertas jawapan. Buku kertas kajang. Kalau kat sekolah kertas kajang lah. Kalau SPM dia ada buku jawapan. Okey. Penyuntingan. Kemudian kita ada bahasa Melayu standard. Kemudian peribahasa. Semua jawapan bukan tulis kat sini. Tulis dekat buku jawapan ataupun kertas jawapan. Kemudian bahagian B, soalan pemahaman. Bahan 1, bahan 2, lepas tu soalan dia. Semua kena tulis kat buku jawapan. Ada petikan sastra. Kemudian ada soalan novel. Kemudian last sekali rumusan. Okey, habis. So jangan lepas ni, cikgu kertas 1 ni nak tulis rumusan ke cikgu? Tu memang nak kena lah tu. Okey, cikgu dah terangkan kertas 1 ada karangan saja. Kertas 2 ada semua yang lain. Rumusan, kemahiran bahasa dan kemahiran bahasa, pemahaman dan novel. Okey, habis kertas 2. Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu pergi pada mendengar? Tak ada. Tak ada. Kalau ada tanya sekarang, kalau tak ada cikgu akan terus pada mendengar. Boleh cikgu teruskan pada mendengar? Boleh. Okey. Nampak. Okey. Cikgu ingat cikgu dah terkeluar tadi. Tak dengar suara. Okey. Okey, apa yang ada dalam mendengar? Mendengar ni ialah kertas berapa mendengar? Mendengar kertas berapa? Ketapat. Kertas 4. Ya, kita dah pergi. Kita dah sampai ke penghujung. Kertas 1 kita dah pergi karangan. Kertas 2 tadi baru lepas ada tata bahasa, ada pemahaman, ada novel, ada rumusan. Kertas 3, ni 100 markah, 100 markah. Kertas 3 bertutur, okey 70 markah. Last kali hari ni kertas 4 mendengar. 30 markah. Okey, total semua 300 markah. 300 markah. Okey, apa yang ada dalam kertas mendengar? Okey. Bentuk mendengar disebabkan awak tak pernah mengalami, kesian batch awak ni kan, bertutur tak pernah mengalami, mendengar tak pernah alami, tak apalah, nak buat macam mana kan. Okey, kita kena teruskan perjalanan. Okey, mendengar, apa yang ada dalam soalan mendengar? Okey, bentuk soalannya adalah bentuk objektif. Yang ni ada objektif, dah lama tak dengar objektif kan, sini ada objektif. Okey. Kemudian kita ada bentuk soalan pelbagai bentuk macam ispat kosong ke pun ada juga. Okey. Subjektif. Ni macam soalan pemahaman lah, soalan struktur. Okey, bilangan ada 4 hingga 6 petikan. Kalau berbanding dengan PT3 dia ada lebih kurang 2 petikan. 2 petikan yang besar lah. Kemudian dia ada soalan belakang tu soalan objektif berdasarkan bahan yang diberi. Kalau tak salah cikgu lah. Okey, tapi untuk soalan SPM dia ada 4 hingga 6 petikan. Petikan bermaksud petikan yang mengandungi 20 hingga 25 soalan tapi markah dia per 30. Maksudnya ada yang 1 markah, ada yang 2 markah. Okey. Okey, jumlah markah 30 markah. Kemahiran ialah kemahiran mendengar, bukan saja mendengar, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Bukan setakat mendengar sambil tutup mata. Tu macam nak tidur punya mendengar lagu. Bukan, ini bukan macam kita nak dengar lagu nak tidur. Okey, kita kena dengar, kita kena faham apa yang kita dengar, kita kena aplikasi apa yang kita dengar untuk menjawab soalan dan kita kena analisis apa yang kita dengar. Ini kemahiran yang diuji dalam mendengar ni. Okey, bukan mendengar sambil menutup mata. Okey, bukan mendengar saja-saja. Okey, anggaran 30 minit.
Okey, ni tak payah tengok. Okey, kaedah penskoran. Okey, rakaman audio. Okey. Jumlah petikan 4 hingga 6 petikan. Satu petikan dalam 3 hingga 4 minit. Dia akan ulang. Satu petikan tu dia akan ulang 2 kali. Teknik menjawab ni nanti lain kali lah kita akan belajar. Kita tengok bentuk soalan dia saja. Okey, 20 hingga 25 soalan. 30 minit. Okey, 30 minit ni adalah satu masa yang sangat penting. Tak boleh, tak ada masa untuk awak pandang kiri kanan. 30 minit ni ialah waktu untuk awak fokus mendengar dan menjawab saja. Okey, so ada dua bentuk pemarkahan, dikotomus dengan analitik. Tak apalah, nanti tak tahu. Okey, dia punya cara bentuk soalannya apa? Okey, petikan kita ada 4 hingga 6 petikan. Okey, bila dia nyatakan petikan yang pertama, petikan 1, dia akan bagi 1 minit untuk calon baca soalan. Lama soalan sebab dekat awak hanya dapat soalan saja, awak tak akan dapat petikan. Petikan tu dalam bentuk audio. Awak kena dengar petikan tu. Dekat awak hanya akan ada soalan sahaja. So dia bagi sebelum mula tu, dia bagi 1 minit. Baca dulu soalan sampai habis. Jangan baca daripada soalan petikan 1 sampai petikan 6, bukan. Kalau dia nak tulis petikan 1, bacalah soalan, contoh ada 4 soalan petikan 1. Baca ke 4 soalan. Okey. Kemudian dia akan bagi pendengar rakaman kali pertama. Kena dengar betul-betul lah. So dekat sini masa baca ni ada teknik dia, bukan setakat baca, ada teknik dia. Apa yang perlu awak buat dalam masa seminit tu. Bukan cikgu dah baca dah. Baca tanpa buat apa-apa, bukan. Seminit ni sebenarnya ada perkara yang awak perlu buat. Okey. Calon diberi masa 30 saat untuk menyimak. Bila dah dengar kali pertama, masa dengar tu bukan mendengar lopong tau. Bukan mendengar sambil termenung, bukan. Mendengar sambil menjawab. Lepas tu baru dia akan bagi 30 saat untuk menyimak jawapan. Ada 30 saat, lepas tu dia bagi, lepas dia dengarkan awak dengan audio tu, dia bagi awak 30 saat untuk semak jawapan awak. Sebab masa tu, masa dia dengar tu lah awak kena tulis jawapan. Okey, nanti kita akan buat latihan mendengar nanti. Bila kita ada masa nantilah. Okey. Tapi kita akan buat juga untuk dedahkan kepada awak nanti. Cikgu awak pun dah mahir dah. Nanti lepas ni cikgu banyak bahan. Okey, banyak bahan. Cikgu awak pun ada banyak bahan. Nanti dia akan sharekan. Okey, kemudian lepas dah semak jawapan, dia bagi lagi masa. Baca soalan kali kedua. Soalan yang sama 4 ni, baca kali kedua. Seminit lagi. Apa nak buat seminit ni? Jangan kata cikgu buat apa masa bagi banyak-banyak kali seminit ni. Seminit baca banyak nak baca. Sebenarnya ada fungsi dia bagi ni, dia ada bagi masa kepada awak untuk awak buat sesuatu dalam masa 1 minit ni. Okey, kemudian rakaman akan diperdengar kali kedua. Maksudnya ada 2 kalilah rakaman diperdengar. Okey, calon diberi masa 30 saat untuk semak. Lepas habis 30 saat ni, habis petikan 1. Dah tak ada ulang-ulang dah petikan 1. Dia akan terus bagi petikan 2, akan ulang proses yang sama. Untuk petikan 2. Kemudian petikan 3 sampailah petikan 6. Gunalah proses yang sama selama 30 minit. So 30 minit sebenarnya semuanya berfungsi, setiap minit tu berfungsi. Awak tak ada masa untuk pandang kiri kanan, untuk termenung, untuk berfikir benda lain. Hanya untuk mendengar dan menjawab. Okey, sahaja. Okey, ini contoh soalan. Dia bagi petikan dan sebenarnya dia akan bacakan petikan. Ni 1, 2, 3, 4, 5 untuk petikan 1, petikan cerpen. So 1 minit yang dia bagi tu awak kena baca soalan 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi 1 minit tu bukan awak baca, okey dah baca, tak buat apa-apa. 1 minit tu baca, gariskanlah kata kunci. Gariskan kata kunci. Oh, soalan 1 dia nak tindakan Aiman menyebabkan Cikgu Harun marah. Petikan 2 dia nak sifat kelopak jantung. Petikan 3 dia nak tujuan Cikgu Harun menyuruh Ahmad mencari tali rafia. Tujuan ni kenapa. Petikan soalan 4 dia nak nilai murni yang ada pada Ahmad. Ni kecuali. Mana-mana yang penting tu awak highlightkan. Supaya ini fungsi seminit masa awak baca soalan tu. Bukan baca saja tanpa buat apa-apa 1 minit ni. Okey, bila dia baca audio tu diperdengar, awak dah tahulah, dia tengah cakap pasal tindakan, ni jawapan untuk soalan nombor 1. Dia tengah cerita pasal sifat, ni untuk jawapan untuk soalan nombor 2. Masa pendengar tu boleh terus isi jawapan. Okey. Okey, ni bentuk pertama, ni pun bentuk kedua, bukan bentuk kedua, ni untuk petikan 2.
Tadi petikan 1 ni petikan 2. Tengok dia ada objektif, dia ada struktur. Ni 1 markah lah. Kalau struktur selalunya 2 markah. Kenapa 2 markah? Selalunya dia akan suruh awak tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Sebab tu awak kena curi-curi masa untuk siap-siap tulis. Nyatakan peribahasa yang terdapat dalam petikan syarahan tersebut. Peribahasa yang terdapat dalam petikan syarahan tersebut, awak kena siap-siap tulis. Masa bila? Awak kena lah ambil masa daripada 1 minit yang suruh baca soalan tu ke, ataupun masa 30 saat untuk semak jawapan. Curi masa untuk masukkan dekat sini dia punya jawapan ni, pangkal soalan dia. Ni yang untuk 2 markah. Yang untuk 1 markah tak ada masalah, bentuk objektif ataupun isi tempat kosong. Okey. Okey, dah habis dah. Ni tak payah kot. Okey, kita ada. Sekejap. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. 157. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Oi, penat cikgu rasa macam tanpa berhenti cikgu cakap daripada 12.40 sampai pukul 2. Okey, ada nak tanya? Dapat tak gambaran macam mana kertas 2, macam mana kertas 4 tu? Gambaran kertas tu macam mana? Dapat. Dapat tak? Dapat. Dapat. Apa? Ini dapat. Okey. Alhamdulillah. Kalau dapat, alhamdulillah. Okey, dari segi apa latih tubi untuk setiap bahagian, so awak tahu kalau cikgu awak ajar bahagian rumusan, itu akan diuji dalam kertas 2. Bila cikgu awak ajar bahagian pemahaman, itu akan diuji dalam bahagian kertas 2, bahagian pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman umum ke pemahaman sastra? Pemahaman umum yang tak ada pasal sastra, bahannya. Pemahaman sastra dia bagi bentuk puisi, sama ada sajak, pantun, syair, itu bahan-bahannya. So awak tahu dekat mana bahan ni akan diuji. Okey? Itu masalah pelajar. Bila dia dah belajar sebenarnya waktu kelas, tapi bila diuji dia tak tahu soalan ni keluar dekat mana. Sebab tu cikgu ambil inisiatif ni untuk tunjukkan awak, okey, formatnya bentuk macam mana, soalannya, bahan-bahan yang awak belajar daripada cikgu-cikgu tu dekat mana dia akan uji. So apa yang cikgu-cikgu ajarkan awak tu, teknik menjawab tu awak kena dengar betul-betul lah. Okey, teknik menjawab tu nanti cikgu masing-masing akan tunjukkan lah. Okey, secara detailnya nanti bengkel ke apa nanti kata 5 nanti. So sekarang ni mantapkan dulu dari segi format, kemudian dari segi macam mana cara nak jawab tu, ikut kepada apa yang cikgu dah terangkan dan apa yang cikgu-cikgu awak ajarkan. Okey, 1:59. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya sebelum cikgu akhirkan cikgu punya bengkel hari ni? 59 orang, ya Allah. Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada cikgu. Tingkatan 4 berapa orang semua Bukan ada 100 lebih. Tak tahu dah. 152. 152. Ni 1/3. Tak sampai, separuh pun tak sampai ni. Tadi sebelum yang left tadi ada 70 lebih lah. Oh, okey. Dah tengok tadi. Pantang cikgu tak habis lagi dah left dulu. Budak-budak ni. Mungkin lain Macam nak pergi meeting pula kejap lagi. Mungkinlah, okey, kita on. Ifa boleh kan bagi rakaman ni Ifa kan? Sebabnya Boleh. ada yang PM tadi dia tak dapat masuk. Dengan yang minggu lepas boleh, tu je Kak. Rakaman minggu lepas. Ya, rakaman minggu lepas kan. Rakaman minggu lepas yang Kak Ning rakam tu boleh masukkan dalam e-pembelajaran. Okey. Kita masuk terus Akak dalam bagi pada e-pembelajaran. wadah tu. Okey, nanti akak send kat situ lah. Okey, okey, boleh. Cuma yang kemahiran mendengar tadi tu, satu je lah tips dia. Bila dengar yang kali pertama tu, terus tulis. Dengar kali kedua, semak. Ejaan belakang cerita. Tulis dulu yang mana sebab kadang-kadang budak ni dia tulis, dia takut ejaan salah. Biasanya macam tu, nanti dia gelabah kan. Awak dengar, awak tulis dulu ejaan apa yang awak dengar, perkataan tu ejaan macam mana tulis dulu, kali kedua baru semak. Bukan kali kedua baru nak tulis. Sebab betul. Ejaan dalam kemahiran mendengar kadang-kadang dia ada consider. Sebab dia berdasarkan pendengaran awak. A ke E kan. Tapi tulis, yang penting jangan tinggal kosong kemahiran mendengar. Mesti C. Okey, dan itu ialah perkongsian daripada Cikgu Afifah. Sebab Cikgu Afifah dia dah mengajarkan tingkatan 3. Okey, tingkatan 3 ada ujian mendengar. Tu antara tipsnya lah. Okey, semasa mendengar. So tolong masa mendengar tu bukan melopong saja. Kita tulis jawapan. Okey.
Okey, rasanya sampai sini ada sesiapa saya serahkan semula kepada Cikgu Afifah lah. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Cikgu Wardah. Okey, yang lain saya harap dah catatlah apa yang Cikgu Wardah terangkan sebentar tadi. Okey, pada minggu depan cikgu akan postkanlah cikgu, maksudnya jadual seterusnya. Kita akan belajar apa dengan cikgu mana. Okey. Jadi saya harap kehadiran ni akan maintain lah pada setiap minggu dan bertambah. InsyaAllah. Okey, setakat ni tak ada soalan. Jadi kami pun lepas ni ada mesyuarat ni cikgu. Kalau ada soalan mohon tanya ya, mohon PM. Jangan biarkan dalam kekaburan, dalam terkapai-kapai. Ada soalan tolong PM mana-mana cikgu BM tingkatan 4 atau 5. Okey. Okey, itu saja. Rasanya saya hentikanlah PDPR hari ini. Okey, terima kasih semua. Jaga diri. Okey, patut SOP walaupun dah 2 dos ke 1 dos ke, mohon jaga SOP. Okey, terima kasih. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Harap dapat daftar kehadiran. Cikgu. Oh ya, kehadiran tolong daftar ya. Kalau tak sayang 70 lebih tadi masuk tak ada dalam kehadiran. Sebab Saya ada cikgu. yang guna bukan email MOE kan, jadi kita tak dapat detect siapa nama dia. Sebab guna nama apa? Nama samaran. Ya, betul. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Pak. Terima kasih Pipa. Standby kejap lagi nak meeting pula ni. Apalah tu, saya suka. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okay. Terima kasih Ashwinta datang selalu. Allah. Bye Pipa. Happy belated birthday.